Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Syazwani binti Azhar. Kajian ini kami lakukan mengenai persepsi masyarakat berkaitan kebahagiaan dalam kalangan keluarga di Bandar Seremban, Negeri Sembilan. Okey, kita mula sekarang. Pertama sekali, kami ingin memberi setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli keluarga serta sahabat-sahabat kami yang tidak putus-putus memberikan sokongan secara moral dan pelbagai bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam kami menjalankan kajian ini. Kami juga ingin berterima kasih dan memberi sebesar-besar penghargaan kepada sesiapa sahaja yang membantu kami meluangkan masa menjawab soalan kajian kami. Kepada ahli kumpulan, anda semua telah memberikan kerjasama yang baik dan terima kasih kerana sentiasa ada. Kami juga ingin mengutarakan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah kami selaku penyelia, iaitu Puan Nur Azrina atau Nur Azura binti Abdul Rahman, kerana telah membimbing kami secara berterusan dalam menjalankan kajian ini dari awal sehingga akhir. Terima kasih atas kesabaran Ustazah. Okey, untuk pengenalan kajian kami bertajuk Kajian Mengenai Persepsi Masyarakat Berkaitan Kebahagiaan di Bandar Seremban, Negeri Sembilan. Okey, sebagai pengenalan, saya mulakan dengan mukadimah. Setiap manusia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini semestinya ingin hidup bahagia. Tidak kiralah jantina, agama dan juga bangsa. Kebahagiaan seseorang individu dinilai dari pelbagai jenis aspek. Okey, menurut kebahagiaan Fahrul Muhammad Joy adalah sangat relatif. Ianya berubah-ubah dan berbeza terhadap orang lain. Bagi yang sihat, bagi yang sakit, sihat itu dirasakan bahagia. Tapi apabila sudah kembali sihat, kebahagiaan itu bukan lagi pada kesihatan. Okey, berdasarkan banci tahun 2020, iaitu tahun lepas, pertambahan penduduk di Malaysia kesan daripada kesuburan serta migrasi penduduk kian pesat. Hal yang demikian apabila manusia semakin ramai, semestinya lah akan mencari pasangan hidup untuk mewarisi keturunan masing-masing. Di samping itu, bagi mencari pasangan hidup haruslah yang mendatangkan kebaikan. Semestinya lah setiap orang yang berkahwin inginkan kebahagiaan yang mengikut garis panduan agama masing-masing. So sebagai contoh, Islam mengikut garis panduan Islam, manakala Buddha dan seterusnya mengikut garis panduan agama masing-masing lah. Okey, keluarga yang bahagia datangnya dari pasangan suami, isteri dan juga anak-anak yang mengikuti garis panduan agama masing-masing. Seperti yang saya cakap tadi, mengikut garis panduan agama masing-masing lah. Oleh hal yang demikian, setiap manusia di muka bumi ini sememangnya inginkan keluarga yang majmuk dan bahagia apabila bersama. Individu yang tidak merasa bahagia apabila berkeluarga selalunya akan mempunyai masalah yang timbul dari pasangan masing-masing, baik dari suami ataupun juga si isteri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Nur Iman atas pengenalan sebentar tadi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rusdan. Saya akan membentangkan tentang penyataan masalah kita untuk kajian pada kali ini. Untuk penyataan masalah yang pertama, iaitu kesihatan, saya quotekan daripada WHO, yang mana WHO menyatakan kesihatan merupakan apabila kita berada pada tahap yang sempurna untuk mental, fizikal dan sosial, bukan semata-mata bebas daripada penyakit ataupun bebas daripada keadaan yang tidak berdaya. Kesihatan seseorang individu itu memberi kesan yang besar dalam kebahagiaan keluarga. Saya ambil satu kajian daripada firma penyelidikan pasaran Malaysia yang mengatakan bahawa rata-rata rakyat Malaysia bersetuju bahawa kesihatan fizikal merupakan kunci kepada kesejahteraan dan kebahagiaan sesebuah keluarga. Maka kesimpulannya, kesihatan merupakan satu faktor penting untuk menentukan kebahagiaan keluarga tersebut. Bagi penyataan masalah yang kedua, iaitu sosioekonomi, menurut Dr. Kartono pada tahun 2006, beliau menyifatkan bahawa sosioekonomi adalah pendapatan seseorang individu atau masyarakat itu per bulan. Pendapatan yang mencukupi boleh memenuhi keperluan pembesaran anak-anak. Hal ini kerana ibu bapa dapat memenuhi keperluan sama ada yang utama maupun yang sekunder. Kesimpulannya,
Sosioekonomi merupakan satu penanda aras untuk kebahagiaan sesebuah keluarga. Poin yang ketiga adalah kasih sayang ataupun kefahaman antara pasangan. Menurut Ustaz Kazim Ilyas pada tahun 2019, antara punca retaknya sesebuah rumah tangga itu adalah kurangnya kesefahaman dan kasih sayang antara pasangan. Menurut Maslow, kasih sayang merupakan satu dasar yang diperlukan oleh seseorang individu dalam kehidupan sehariannya. Jadi kesimpulannya di sini, kasih sayang ataupun kesefahaman merupakan salah satu elemen yang penting dalam menentukan kebahagiaan sesebuah keluarga tersebut. Poin yang keempat ataupun yang terakhir untuk penyataan masalah adalah mengenai masa. Tuntutan kehidupan masa kini memaksa ramai antara kita untuk bekerja lebih masa. Ini akan menyebabkan kurangnya waktu untuk kita luangkan bersama keluarga maupun diri kita sendiri. Apabila kurangnya masa bersama keluarga, kuranglah komunikasi yang akan menjurus kepada ketidakbahagiaan dalam keluarga tersebut. Di sini saya ringkaskan kembali poin-poin kita daripada yang pertama hingga keempat, penyataan masalah. Yang pertama mengenai kesihatan, yang kedua mengenai tahap sosioekonomi, yang ketiga kesefahaman dan kasih sayang antara pasangan, dan yang keempat adalah masa. Terus kita ke objektif bersama Wani Hasrita. Dipersilakan. Okey, terima kasih rakan kumpulan saya. Kemudian kita teruskan dengan objektif kajian. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk melihat pendapat masyarakat secara umum mengenai erti kebahagiaan yang paling utama bagi mereka. Kajian ini kita lakukan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang memberikan kesan kepada tahap kebahagiaan seseorang individu. Okey, dalam kajian ini kami mengutarakan sama ada faktor kewujudan pasangan dalam kehidupan dan kasih sayang yang baik sesama pasangan mempengaruhi tahap kebahagiaan, ataupun mengenal pasti faktor lain seperti sosioekonomi kekeluargaan memberi kesan kepada kebahagiaan individu. Seterusnya, kajian ini kita bertujuan melihat sama ada masa yang diluangkan bersama ahli keluarga mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Okey, seterusnya mari kita lihat kajian literature yang terdahulu. Okey, di sini saya lampirkan 5 kajian literature yang terdahulu. Utamanya adalah bertajuk World Happiness Report 2020, WHR 20, dalam chapter 2 Changing World Happiness. Okey, artikel jurnal ini menerangkan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi kebahagiaan bagi negara-negara di dunia. Dalam chapter ini, dalam chapter 2 ni, pengkaji ingin melihat kepentingan aspek persekitaran sosial dengan memberi penekanan utama dalam elemen kepercayaan dan pautan sosial serta kadar kebolehan memberi kepercayaan yang tinggi dalam meningkatkan penilaian kehidupan. Aspek-aspek yang diambil kira adalah diskriminasi terhadap kesan kesejahteraan, ketiadaan pekerjaan, ketidaksejahteraan atau penyakit dan pendapatan kewangan yang rendah. Berdasarkan laporan ini, hasil kajian menunjukkan Malaysia di tangga yang ke-82 pada tahun 2020, manakala 2 tahun lepas iaitu pada tahun 2018 Malaysia berada di tangga 80 di dunia. Okey, manakala pada tahun 2005 Malaysia adalah di tangga yang ke-35. Hal ini menunjukkan bahawa negara kita tidak lagi mempunyai rakyat yang bahagia. Okey, pemboleh ubah yang digunakan sebagai kunci utama dalam menentukan kajian ini adalah GDP per kapita, sokongan sosial, jangka hayat kesihatan, kebebasan, kemurahan hati dan ketiadaan korupsi. 6 pemboleh ubah yang digunakan adalah bertujuan untuk menjelaskan kepelbagaian kebahagiaan di seluruh negara. Pengkaji menunjukkan bagaimana penilaian hidup yang lebih tinggi terhadap experience well-being, terutamanya positive effect dan supplement life circumstances. Okay. Seterusnya, kajian literature yang kedua bertajuk faktor-faktor penentu kebahagiaan sesuai dengan kearifan lokal di Bali.
Okey, kajian ini dilakukan di Bali, Indonesia oleh Jidet Bagus Brahmaputra dan Ketut Sudibia bertajuk Faktor-faktor penentu kebahagiaan sesuai dengan kearifan lokal di Bali pada tahun 2018. Dalam kajian ini, mereka menyimpulkan bahawa terdapat berbagai faktor yang menentukan kebahagiaan seseorang individu. Dalam hal ini, faktor yang dikenal pasti adalah pendapatan hidup, iaitu sumber kewangan, harapan, hubungan, iman, tingkah laku bersyukur, keadaan persekitaran, kesihatan, jantina dan budaya sosial dan cultural mempengaruhi kebahagiaan. Walau bagaimanapun, mereka berpendapat bahawa kebahagiaan merupakan sesuatu yang sangat umum dan luas, maka perlu dibataskan kepada sesuatu yang lebih spesifik. Seterusnya, kajian literatur terdahulu adalah bertajuk The Secret to Happiness, Feeling Good or Feeling Right. Kajian dilakukan oleh Maya Tame, Shalom H. Schwartz, Shige Oishi dan Min Y. Kim pada tahun 2017. Okay, mereka memberi penekanan dan pengesahan terhadap pendapat Aristotle yang membuktikan bahawa seseorang individu akan lebih bahagia jika mereka boleh mengalami emosi yang mereka inginkan, sama ada emosi yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Okay, sejauh mana seseorang itu ingin emosi itu selaras dengan nilai-nilainya menunjukkan kebahagiaan merangkumi perasaan dihargai seperti dihargai dalam konteks peribadi, sosial dan budaya. Seterusnya, kajian literatur yang terdahulu yang keempat adalah Determinan Kebahagiaan Indonesia yang dilakukan oleh Teresia Puji Rahayu pada tahun 2016. Okay. Kajian ini membuktikan bahawa penentu kebahagiaan di Indonesia adalah pendapatan, pendidikan, kesihatan dan pengaruh sosial. Okay, beliau menggariskan jika tinggi pendidikan seseorang individu, maka tahap kebahagiaan juga akan meningkat. Okay, paling memberikan kesan kepada kebahagiaan adalah faktor kesihatan. Satu lagi faktor yang ditekankan menjadi faktor kebahagiaan adalah mempunyai lingkungan sosial yang aman dan boleh dipercayai. Beliau percaya umumnya jika kita saling bertoleransi, saling tolong-menolong, semakin amanlah sesuatu kawasan tempat itu. Okey, seterusnya pergi kepada literature review yang kelima bertajuk Conflict Resolution dan Subjective Wellbeing Pasangan Suami Isteri Masa Awal Pernikahan di Kurai 5 Jorong Bukit Tinggi. Kajian ini adalah kajian baru pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Olivia Irna Aviani dan Rida Yana Primanita. Okay, mereka menyatakan bahawa pembuktian dalam segi hubungan perkahwinan dengan kebahagiaan. Hasilnya mereka menyatakan bahawa conflict resolution di awal masa pernikahan adalah berada pada tahap sedang. Di awal perkahwinan, suami isteri juga mempunyai tahap subjective well-being pada tahap sedang. Mereka menyatakan bahawa conflict resolution mempunyai kaitan yang jelas dengan subjective well-being. Okey, itulah tadi 5 literature review atau kajian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan kebahagiaan. Alright. Untuk metodologi kajian, kami menggunakan bagi part reka bentuk penyelidikan. Kajian kami dijalankan dalam bentuk kuantitatif, iaitu reka bentuk ataupun survey. Soalan kajian diberikan melalui online kepada responden, iaitu golongan bujang dan juga berkahwin. So, sekitar kawasan Seremban tu kami akan hantarkan Google Form secara public. Kemudian sesiapa yang ada ke lapangan akan menjawab soalan daripada Google Form questionnaire itulah. Kami menggunakan kaedah tinjauan untuk mengenal pasti tahap sosioekonomi, kekerapan masa bekerja dalam masa sehari dan tempoh masa untuk bersama keluarga bagi pendapat masyarakat mengenai kebahagiaan di daerah Seremban, Negeri Sembilan. So, saiz sampel kami adalah seramai 412 orang responden, termasuklah golongan bujang dan juga berkahwin tadi. Individu yang dipilih direkrut di sekitar Seremban. Kami memilih kawasan ini kerana terdapat ahli kumpulan kami, iaitu Syazwani, tinggal berdekatan dengan Seremban itulah.
Kami mengumpul data mengikut tahap sosioekonomi yang saya cakap tadi, kekerapan masa bekerja dalam masa sehari dan juga tempoh masa untuk bersama keluarga. So subjek kami di sini ialah individu bujang ataupun berkahwin yang tinggal di sekitar daerah Negeri Sembilan, daerah Seremban, Negeri Sembilan, yang bekerja ataupun tidak bekerja maupun dibuang kerja, tempoh masa bekerja dalam masa 1 hari, kekerapan masa meluangkan masa bersama keluarga. Jadi setelah kajian kami dijalankan, responden terlebih dahulu akan diberikan penerangan yang jelas terlebih dahulu mengenai persepsi kebahagiaan mengikut pandangan masing-masing. Penerangan yang padat dan lengkap diberikan untuk memudahkan proses mengumpul data dan kefahaman responden lah tentang kepentingan kajian kami ini dijalankan. So data yang diperoleh adalah sulit dan tidak boleh dipaparkan kepada umum. Selepas semua data dikumpulkan daripada responden, pengkaji iaitu kami akan mula menganalisakan data tersebut menggunakan pie chart. Okey, sebarang kesalahan dalam data akan dibetulkan oleh penyelia iaitu Ustazah Azrina selepas memeriksa dengan teliti untuk mengelakkan sebarang kesalahan dalam data. Dan untuk komposan penyelia untuk kajian ini, akhir sekali kajian kami dihantar melalui Microsoft Word, kemudian baru dihantar semula kepada penyelia. Okey, ketika menjalani kajian ini, terdapat juga beberapa limitasi kajian, iaitu yang pertama seperti yang untuk pengetahuan semualah, kekangan masa bagi pengkaji dan juga responden. Kumpulan kami merupakan jurupelai perubatan cara kerja dan masing-masingnya bekerja, so kekangan masa yang agak challenging di situ menyukarkan kami untuk mendapatkan responden. Di samping itu, responden yang melalui kekangan masa yang kami ada itu agak susahlah untuk kami mendapatkan responden. Okey, next, seperti yang kita tahu, tahun 2020 hingga ke hari ini, negara kita dilanda dengan wabak COVID-19, iaitu dia menyebabkan kita punya limitasi pergerakan antara kumpulan kami. Jadi demi mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kami terpaksa akurlah dengan perintah kerajaan bagi mengurangkan pergerakan antara kami untuk menyelesaikan kajian kami ini. Okey, next, masalah kefahaman seseorang terhadap kaedah menjawab soalan meskipun penerangan telah diberikan. Ini sangat banyak, di mana soalan yang kami edarkan sudah diterangkan dahulu, kemudian baru diminta untuk responden menjawab. Namun demikian, terdapat juga beberapa responden kami yang kurang faham akan soalan. Jadi kami terpaksa explain dengan lebih lanjut, terpaksa terangkan dengan lebih lanjut, dengan lebih terperinci, walaupun sebenarnya soalan itu simple. Okey, alright, itu sahaja untuk metodologi kajian. Nanti kita jumpa lagi, okey? Seterusnya, mari kita bincangkan mengenai dapatan kajian. Bahagian A, data demografi. Okey, bagi data demografi, kami sediakan 4 soalan iaitu berkenaan jantina, umur, pekerjaan dan status perkahwinan. Mari kita mulakan dengan dapatan kajian bahagian jantina. Okey, bagi jantina, sudah tentu lelaki dan perempuan sahaja. Frekuensi tertinggi adalah sebanyak 299 orang responden yang mewakili 72.6%, manakala yang terendah adalah lelaki, frekuensi sebanyak 113 orang mewakili 27.4%. Min bagi jantina adalah 206. Seterusnya adalah data demografik bahagian umur. Umur yang kami sediakan di dalam ini adalah dari range umur bawah 20 tahun, umur 21 ke 30 tahun, 31 ke 40 tahun, 41 ke 50 tahun dan akhir sekali adalah 51 dan ke atas. Okey, frekuensi tertinggi adalah sebanyak 254 orang mewakili 61.7% responden dari umur 21 tahun ke 30 tahun. Seterusnya, frekuensi terendah adalah sebanyak 9 orang iaitu terdiri daripada 2.2% responden bawah umur 20 tahun. Seterusnya, bagi data pekerjaan. Pekerjaan yang kami nyatakan dalam soalan adalah penjawat awam,
pekerja sektor swasta, bekerja sendiri, bekerja lain-lain seperti bekerja separuh masa, rider dan sebagainya. Seterusnya yang terakhir adalah tidak bekerja. Okey, sebanyak 220 orang. Frekuensi tertinggi adalah sebanyak 220 orang, iaitu terdiri daripada penjawab awam mewakili 53.4% responden. Seterusnya, frekuensi yang terendah adalah terdiri daripada 23 orang yang bekerja sendiri mewakili 5.6% responden. Seterusnya, bagi data status perkahwinan. Okey, status perkahwinan yang kami sediakan di dalam persoalan kami adalah bujang, sudah berkahwin, bercerai, dan kematian pasangan. Okey, Frekuensi tertinggi adalah seramai 215 orang mewakili 22.2%. okey, seterusnya adalah frekuensi yang terendah, iaitu yang berstatus kematian pasangan, iaitu seorang dan mewakili 0.2%. Bertemu lagi untuk dapatan kajian. Saya akan menerangkan dua bahagian, iaitu dapatan kajian untuk kebahagiaan dan waktu bekerja. Untuk soalan pertama, iaitu definisi kebahagiaan. Berdasarkan data yang kita perolehi, seramai 186 responden memilih untuk menyatakan bahawa definisi kebahagiaan adalah mempunyai jiwa dan rohani yang tenang. Manakala seramai 4 responden ataupun mewakili 1% menyatakan bahawa mempunyai pasangan hidup merupakan definisi kebahagiaan masing-masing. Seterusnya untuk soalan kedua, iaitu status responden, yang mana seramai 279 daripada 412 responden sudah berpasangan. Untuk soalan ketiga, iaitu hubungan yang baik dengan pasangan, seramai 266 responden mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan masing-masing, manakala seramai 14 orang responden tidak mempunyai hubungan yang baik dengan pasangan masing-masing. Seterusnya, soalan keempat, adakah anda mempunyai teman sulit berlainan jantina tanpa pengetahuan pasangan anda? Alhamdulillah, seramai 27 responden ataupun secara majoriti tidak mempunyai pasangan tersebut. Namun, terdapat 18 responden yang mempunyai hubungan sulit berlainan jantina tanpa pengetahuan pasangan masing-masing. Kita ke soalan yang kelima, iaitu adakah pasangan anda mempunyai sikap yang kurang menyenangkan anda? Yang mana seramai 186 responden menjawab tidak, tetapi terdapat 81 responden yang menyatakan ya, pasangan mereka mempunyai sikap yang kurang menyenangkan. Kita terus ke soalan ke-6, iaitu sikap apa yang kurang menyenangkan itu? Majoriti menjawab pasangan mereka mempunyai sikap negatif, iaitu malas, anger issue dan juga boros atau lebih-lebih lagi. Dan yang paling sedikit adalah masalah penampilan diri. Soalan seterusnya adalah penilaian pasangan terhadap responden. Adakah anda rasa dihargai pasangan? Seramai 220 orang responden menyatakan ya, mereka rasa dihargai pasangan, dan terdapat 60 orang responden yang merasakan was-was terhadap rasa dihargai itu. Kita pergi ke soalan terakhir, iaitu adakah anda menghargai pasangan anda? Soalan ini berunsurkan skor, iaitu 1 paling rendah, 10 paling tinggi, dan 164 responden memberikan skor penuh, iaitu 10 markah terhadap soalan ini. Tetapi terdapat 7 responden yang memberikan 1 skor sahaja. Untuk bahagian ini, saya boleh simpulkan bahawa definisi kebahagiaan menurut majoriti responden adalah ketenangan jiwa dan rohani. Yang seterusnya kita dapat tahu bahawa kebanyakan responden ini adalah sudah berpasangan, namun terdapat segelintir kecil yang mempunyai hubungan kurang baik dengan pasangan masing-masing. Kita juga dapat simpulkan bahawa beberapa responden kurang senang dengan sikap pasangan masing-masing, yang mana secara majoriti menyatakan pasangan masing-masing mempunyai sikap negatif seperti panas baran, boros dan juga pemalas. Majoriti, iaitu selamai 53.4% responden rasa dihargai pasangan, dan seramai 184
responden menyayangi pasangan mereka sepenuh hati, iaitu dengan memberikan markah 10/10. Kita ke bahagian seterusnya, iaitu waktu bekerja. Menurut kajian kami, jenis waktu bekerja yang paling ramai adalah waktu pejabat, iaitu seramai 254 responden daripada 412 orang. Yang mana dalam kalangan ini paling ramai bekerja selama 7 hingga 12 jam, iaitu merangkumi 309 responden. Untuk soalan tentang kerja lebih masa, seramai 193 responden tidak bekerja lebih masa. Namun, terdapat 86 orang yang selalu melakukan kerja lebih masa. Untuk soalan terakhir, iaitu kekerapan kerja lebih masa dalam sebulan, kita dapat lihat bahawa 137 responden bekerja lebih masa kurang seminggu dan 132 yang lainnya tidak bekerja lebih masa. Bakinya, iaitu seramai 67 responden bekerja lebih daripada seminggu. Untuk bahagian ini, maka saya ringkaskan kesimpulannya. Untuk waktu bekerja, seramai 254 responden bekerja mengikut waktu pejabat, yang mana 309 orang bekerja pada 7 hingga 12 jam. Terdapat 193 responden yang melakukan kerja lebih masa, namun seramai 137 orang yang melakukan kerja lebih masa kurang daripada seminggu, dan 67 orang melakukan kerja lebih masa lebih daripada seminggu. Maka dengan itu habis sudah bahagian saya serahkan kepada presenter seterusnya. Terima kasih. Okey, untuk dapatan kajian bagi masa bersama keluarga, iaitu section E, jadual kekerapan masa bersama keluarga, boleh tengok di sini. Okey, kekerapan masa bersama keluarga kami klasifikasikan kepada 4, iaitu tiada masa, setiap hari, sekali seminggu, sekali sebulan. So frekuensi untuk tiada masa ialah 17, setiap hari ialah 272 orang, sekali seminggu 74, sekali sebulan 49. Jadi boleh tengok kepada kita punya catatan di sebelah. Okey, perasaan bahagia apabila bersama keluarga, kami bagi kepada 10 klasifikasi, iaitu perasaan bahagia bersama keluarga. Yang pertama 1, 2, 3, 4 sehingga 10. So frekuensi yang menjawab 1 ialah 4 orang. Manakala untuk 2 orang, 2 orang. 3 orang, perasaan bahagia untuk 3 seramai 1 orang. Manakala 4 bersamaan dengan 3 orang, 5 bersamaan dengan 20 orang, 6 bersama 16 orang, 7 bersama 14 orang, 8 bersamaan dengan 32 orang, 9 bersamaan dengan 53 orang, manakala 10 seramai 192 orang, iaitu sangat bahagialah dengan keluarga. Untuk perasaan bahagia apabila dapat meluangkan masa bersama anak-anak, catatannya di sini. Okey, kami klasifikasikan sebagai scoring untuk 1 bersamaan dengan 4 orang, frekuensi 4. Manakala 2, 0, 3, 3, 4, 1, 5, 18, 6, 10 orang, 7, 9 orang, 8, 27 orang, 9, 33 orang, dan 10, 194 orang. Manakala jadual aktiviti yang dilakukan bersama keluarga pada masa lapang, catatannya di sebelah sini. So, aktiviti yang dilakukan bersama keluarga pada masa lapang kami bagi kepada 5, iaitu yang pertama, menghabiskan masa bersama di dalam rumah dan melakukan aktiviti indoor seperti bermain game ataupun menonton filem lah. So, frekuensinya seramai 194 orang. Okay, next, menghabiskan masa dengan aktiviti-aktiviti outdoor dan riadah seperti ke pantai, berkelah, ke taman ataupun sukaneka, outdoor activities lah. So, frekuensinya seramai 83 orang. Manakala untuk menghabiskan masa dengan aktiviti percutian, misalnya ke dalam ataupun ke luar negara, seramai 29 orang. Membawa ahli keluarga ke tempat-tempat makan yang menarik atau viral, seramai 75 orang. Manakala membawa keluarga melawat saudara mara ataupun kenalan, seramai 29 orang. So, paling ramai di sini ialah menghabiskan masa bersama di dalam rumah, melakukan aktiviti indoor lah. Mungkin masyarakat Malaysia lebih suka indoor, lagi-lagi wabak COVID sekarang ni. Okey, tahap kebahagiaan bersama keluarga, catatannya di sebelah sini.
Okey, kami klasifikasikan sebagai 10 tahap kebahagiaan seseorang itu. So untuk 1 frekuensinya 3, 2 frekuensinya 1, 3 frekuensinya 3, manakala 4 bersama dengan 5, 5 bersama dengan 22, 6 bersama dengan 36, 7 bersama dengan 33, 7 tiga-tiga tadi lah, 8 bersamaan dengan 77, 9 bersamaan dengan 70, manakala 10 bersamaan dengan 190. Maka begitulah dapatan kajian kami yang kami dapat dan kami bentangkanlah kepada Ustazah. Okey, bertemu kembali sebagai kesimpulan tajuk kajian kita hari ini. Okey, melalui kajian yang dijalankan jelas menunjukkan setiap manusia di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini inginkan kebahagiaan dalam kekeluargaan. Itu fitrah. Itu fitrah. So setiap manusia yang di muka bumi ini semestinya inginkan kebahagiaan. Namun demikian terdapat juga segelintir individu yang kurang bahagia apabila bersama keluarga. Kesimpulan yang boleh dibuat, kemungkinan terdapat tekanan dari suami ataupun isteri maupun dari keluarga itu sendiri yang mendorong untuk ketidakbahagiaan sesebuah keluarga. Nauzubillah. Semoga ikatan yang terbina kekal sehingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Okey, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti pendapat masyarakat secara umum mengenai erti kebahagiaan yang paling utama bagi mereka. Selain itu, kami juga turut ingin mengenal pasti faktor-faktor yang memberikan kesan kepada tahap kebahagiaan seseorang individu. Sebagai contoh, mengukur sama ada kewujudan pasangan dalam kehidupan dan kasih sayang sesama pasangan mempengaruhi tahap kebahagiaan. Okey, disangkakan panas hingga ke petang, namun hujan pula di tengah hari. Begitulah peribahasa yang dapat digambarkan ketika menjalani kajian ini. Berbagai limitasi yang terpaksa kami tempuhi, seperti yang saya cakap tadi, kekangan masa daripada segi mendapatkan responden, wabak COVID yang melanda negara, dan juga segelintir responden yang kurang faham akan soalan yang diberikan, meskipun sudah di-explain, diterangkan banyak kali. Okey, secara ringkasnya, bagi dapatan kajian yang telah diambil, peratusan bagi jantina perempuan lebih banyak daripada lelaki untuk mengisi soalan Google Form Questionnaire kami ni lah. So, kemungkinan sudah menjadi lumrah bagi setiap wanita. Mereka dilahirkan dengan sifat yang penyayang dan juga lemah lembut. So, mungkin juga dia menginginkan keluarga yang bahagia lah. Lelaki pun ingin juga, yang inginkan juga keluarga yang bahagia. Cuma perempuan, kebahagiaan itu merupakan dia punya tunjang utama. Okey, implikasi daripada kajian yang dijalankan, pengalaman ketika mengendalikan kajian, memberikan cabaran buat penggaji, iaitu kami lah, mendapat kebenaran daripada pelbagai responden untuk mengisi Google Questionnaire, membuat pengkaji lebih bersedia lah untuk berhadapan dengan cabaran dan masyarakat sekeliling. So, pelbagai jenis ragam responden yang dapat kami terima, namun ia memberikan satu pengalaman yang berharga, seterusnya dapat meningkatkan keyakinan diri pengkaji. Itu saja untuk kesimpulan hari ini.